Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar unit 2 manusia, iaitu memelihara sistem di dalam tubuh manusia. Okey, dalam tubuh manusia ini terdapat 4 sistem, iaitu sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Jadi setiap sistem dekat dalam tubuh manusia ini kita perlu jaga supaya tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Okey, kalau ada satu sistem rosak, jadi sistem yang lain tu pun turut terganggu. Boleh mengalami manusia tu boleh mengalami sakit lah, kesakitan. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk memelihara sistem dalam tubuh manusia. Jadi macam mana cara untuk kita menjaga sistem dekat dalam tubuh badan kita ini? Okey, yang pertama kita lihat kepada sistem rangka. Jadi sistem rangka ini ada 5 rangka utama, iaitu tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang tangan dan juga tulang kaki. Jadi 5 rangka utama ini kita perlu jaga supaya tidak dapat penyakit lah ataupun tulang mudah patah. Jadi cara dia yang pertama kita boleh mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Okey, kita perlulah mengambil kalsium untuk membina tulang yang kuat. Susu dan produk tenusu mengandungi kalsium yang dapat menguatkan tulang. Jadi kita boleh ambil makanan yang banyak ataupun kaya dengan kalsium. Jadi bila produk itu banyak kaya dengan kalsium, dia dapat membina tulang yang kuat. Tulang akan jadi kuat lah. Itu dapat mencegah penyakit osteoporosis, iaitu penyakit tulang yang mudah retak lah ataupun reput tu kan. Okey, jadi contohnya adalah susu dan juga produk tenusu seperti keju. Okey. Seterusnya, cara yang kedua, kita nak jaga rangka, sistem rangka ni, yang kedua adalah kita boleh melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat dan menari untuk menguatkan tulang. Jadi bila kita buat aktiviti fizikal, kita dapat menguatkan tulang kita. Okey, seterusnya cara yang ketiga, memakai alat pelindung dan tali pinggang keledar. Okey, gunakan topi keledar ketika menunggang motosikal atau menunggang basikal. Supaya kalau berlaku aksiden ataupun kemalangan, kalau jatuh, kepala kita terjatuh dekat jalan tar, kepala itu masih lagi selamat lah sebab ada perlindungan. Okey. Seterusnya, gunakan pelindung lutut, siku dan penyokong pergelangan tangan apabila perlu. Pakai tali pinggang keledar ketika menaiki kenderaan. Maksudnya kita pakailah semua alat perlindungan ni supaya bila berlaku kemalangan, kita punya tulang-tulang ni terjaga. Jadi, lebih selamat lah, tak adalah tulang tu mudah patah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk menjaga atau memelihara sistem pernafasan. Okey, sistem pernafasan ini, organ yang terlibat adalah hidung, trakea dan peparu. Okey, jadi sistem pernafasan kita boleh jaga dia dengan yang pertama, menghindari rokok. Okey, rokok menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan seperti asma, bronkitis dan kanser peparu. Jadi bila kita nampak ada orang merokok ataupun ada asap rokok ke ataupun asap-asap ke, kita kena hindar. Maksudnya kita menghindari rokok sebab asap rokok tu dia boleh mendatangkan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Sebab asap rokok tu dia macam tak elok lah. Asapnya tak elok sebab dia banyak racun, banyak produk kimia dia masuk dekat dalam rokok tu. Okey, yang kedua, tinggal di persekitaran yang bersih. Jadi kita boleh jaga sistem
pernafasan kita ni dengan duduk dekat tempat yang bersih. Maksudnya tempat yang tidak tercemar dengan bau-bauan yang tidak enak dibau lah. Contoh macam kilang, apa lagi? Tempat pembinaan, lepas tu kenderaan-kenderaan, lori, apa semua tu lah kan dia mengeluarkan asap kan. Jadi tempat tu jadi udara tidak segar. Okey, kat situ dia cakap, persekitaran yang bersih tanpa pencemaran udara mengurangkan resiko penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi kalau kita duduk dekat tempat yang bersih, jadi kat situ banyak udara yang bersih, yang segar yang kita boleh hidup. Jadi kita punya sistem pernafasan pun sihat. Kalau kita duduk dekat tempat yang ada pencemaran udara, jadi dia menambahkan resiko lah untuk mendapat penyakit dekat sistem pernafasan kita ni. Sebabnya asap-asap ataupun udara yang tu kebanyakan dia beracun. Jadi bila masuk kat dalam peparu tu, peparu kita boleh rosak lah. Kita boleh kesesakan nafas. Okey, cara yang ketiga untuk kita menjaga sistem pernafasan kita, kita boleh basuh tangan dengan kerap. Okey, maksudnya kita selalu basuh tangan. Amalkan membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air atau cecair pensanitasi tangan. Maksudnya basuh tangan dengan sabun, dengan air. Lepas tu kita selalu guna hand sanitizer untuk mengelak, untuk ni lah, membersihkan tangan daripada kuman, kotoran, virus, bakteria, tu semualah. Okey, seterusnya, elakkan menyentuh mulut dan hidung tanpa membasuh tangan terlebih dahulu kerana bakteria atau virus pada tangan dapat memasuki sistem pernafasan kita dan mengakibatkan penyakit seperti COVID-19. Okey, jadi sekarang kita ni dunia kita dilanda COVID-19. So kita ni lah digalakkan untuk, bukan digalakkan lah, sekarang ni kita kena selalu basuh tangan. Basuh tangan dengan air, dengan sabun, lepas tu guna hand sanitizer, lepas tu kita kena elakkan daripada sentuh tangan kita ni yang tak basuh lagi ni. Kita dah sentuh apa-apa tu, kita kena elakkan daripada sentuh muka dan juga hidung, sebab dan juga mulut lah. Sebab mulut dengan hidung ni macam dia berkait rapat dengan sistem pernafasan. Maksudnya udara yang kita hirup tu kan masuk daripada hidung, daripada mulut kadang-kadang kan. Okey, jadi itu bahayalah. Okey, itu adalah cara untuk kita pelihara sistem pernafasan. Menjaga sistem pernafasan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem peredaran darah. Jadi macam mana cara untuk kita memelihara sistem peredaran darah dalam tubuh kita ini? Okey, yang pertama, kita boleh kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan akan menyebabkan kolesterol berkumpul di dalam salur darah dan membentuk plak. Plak menyebabkan salur darah menjadi sempit dan jantung perlu bekerja lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh tubuh. Okey, jadi kita kena kurangkan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat. Selalunya makanan yang tidak berkhasiat ni dia banyak mengandungi lemak, kolesterol. Bila kita makan makanan tu, jadi kolesterol tinggi dekat dalam badan kita. Bila dah tinggi, dia akan membentuk plak. Plak kolesterol. Jadi plak kolesterol tu dia akan berkumpul dekat dalam salur darah. Bila salur darah dia berkumpul dekat dalam salur darah, laluan untuk darah mengalir tu sempit. Bila dah sempit, jantung ni perlu bekerja lebih kuat lah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Sebab itu, kita kena kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang tinggi dan juga kandungan gula yang tinggi sebab tak elok. Okey, yang kedua, kita boleh bersenam. Jadi untuk kita jaga sistem peredaran darah kita perlu bersenam. Kita haruslah bersenam dengan cara yang betul dan secara berkala untuk memastikan
otot jantung terus kuat. Bila bersenam ni, darah dekat dalam tubuh badan ni, dia mengalir dengan lancar. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem pencernaan. Okey, cara untuk kita memelihara sistem pencernaan dekat dalam tubuh badan kita, yang pertama, kita perlu makan makanan yang kaya dengan serat. Okey, makan makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin penuh untuk memudahkan proses penyingkiran tinja. Jadi makanan yang kaya dengan serat ni maksudnya pelawas lah, makanan yang dikategori sebagai pelawas iaitu buah dan sayur-sayuran. Jadi bila kita makan buah, sayur-sayuran dengan bijirin ni, kita dapat memudahkan proses penyingkiran tinja. Okey. Seterusnya, kita juga boleh menjaga sistem pencernaan kita dengan minum air yang dengan secukupnya. Jadi minum air dengan secukupnya, ini dapat melancarkan sistem pencernaan dalam badan kita. Jadi itu adalah cara untuk memelihara sistem pencernaan.